Assalamualaikum dan selamat kembali ke KN Gear. Hari ini kita ada teman baru. Hai, nama saya Adi. Saya merupakan salah seorang ahli baru untuk Angear musim ini. Kalau siapa kenal dia ni kat mana sebelum ni, dia ada berlakon ke, jadi host ke, saya tak pasti. Tapi Bos Amsyar kata dia ni memang famous jugalah. Sila beri tunjuk aja. So hari ni kita nak tengok satu kereta yang dah lama dia nanti-nantikan. Rasanya dah 2 tahun kot kita tunggu kereta ni. Ia sebuah kereta yang mempunyai gaya yang cukup dramatik. Nak tahu kereta apa? Jom. Kereta apa ni? Inilah dia, dinamakan sebagai Mitsubishi Xpander. Mitsubishi Xpander ni, dia punya sebab lah saya rasa kenapa ramai orang menunggu-nunggunya ialah kerana ini adalah salah satu kereta yang terawal yang menggunakan reka bentuk Mitsubishi Shield ni lah, especially in the SUV ataupun MPV 7 tempat duduk keluarga yang mampu milik. Dan of course reka bentuk Mitsubishi Shield ni, dia punya ciri utama dia ialah ia membahagikan lampu ni kepada 2 unit berbeza. Kita tengok kat sini ada satu yang kecil dan satu yang besar di bahagian bawah dengan grill yang cukup dramatik dengan garisan krom. Macam mana? Suka ke? Saya suka sebab dia memang kalau nak ikutkan dah jadi signature Mitsubishi daripada Triton sampailah ke Xpander, rupa lebih kurang sama je. Dan tidak lupa juga dia ada 4 varian warna ya. Kita ada hitam, merah, putih dan juga kelabu. Abang suka yang mana bang? Saya punya suka warna merah ni lah. Walaupun kasut saya merah, hati saya tetap untuk hitam. Okey. So Mitsubishi menawarkan Xpander ni hanya dengan satu varian tapi ada 4 pilihan warna. Jadi varian yang kita dapat kat sini nampaknya macam varian full spec lah. Jadi bila kita tengok ke dalam kabin kan, kita akan nampak kenapa saya cakap ini ialah varian full spec. Tapi kalau kita ke bahagian luar pun kita dah nampak bahawa kereta ini ialah menggunakan teknologi yang tinggi jugalah, kerana sebagai contoh lampu depan LED, lampu main low beam LED, lampu high beam juga LED. Bawah ni saja je yang menggunakan lampu halogen. Betul Oh. Dia punya lampu kabus pun walaupun nampak macam halogen ialah sebenarnya LED. LED juga. Belakang pun LED. Belakang rasanya memang ada pakai LED. Kecuali saya yang perasan tadi nampak macam signal je sahaja yang akan pakai halogen macam yang kat depan. Okey. Jadi hari ini tugas saya dengan tugas Adi ialah untuk memberi 5 perkara yang kami suka. Saya akan pilih 5, Adi akan pilih 5. You nak mula dulu? Abang mulakan dulu. Saya mulakan dulu. Okey, boleh. Jadi kita mulakan saya punya benda yang saya suka, saya rasa semuanya ada kat dalam kabin. Betul ke? Jom masuk dalam kabin. Kita tengok ah. Okey, untuk saya ni badan besar. Macam Shasha jugalah. Jadi saya paling penting sekali dalam kereta ni ialah kerusi dia tu kena cukup besar untuk menyokong badan saya lah. Dan bila kita tengok dalam kabin Mitsubishi Xpander ni, terus saya nampak bahawa Mitsubishi memang tak kedekut lah dengan kerusi. Kerusi ketiga-tiga barisan mempunyai saiz yang besar dan yang paling penting sekali dia punya tempat duduk kita, iaitu tempat kita betul-betul duduk, the seat squat tu panjang. Dan bila seat squat tu panjang, ia menyokong keseluruhan kaki kita sampai ke bawah lutut. Ini membuatkan kereta ini kereta yang selesa untuk perjalanan jauh. Itu nombor 1 yang saya suka. Nombor 2 yang saya suka ialah reka bentuk kabin ataupun kemasan yang digunakan dalam kabin ini. Selesa betul keluasan dia ni. Realitinya kabin Mitsubishi Xpander ni ialah sebuah kabin untuk kereta yang mampu milik. Jadi tak ada nak buat apa, masih lagi menggunakan plastik keras. Yalah. Kan? Tapi yang saya sukanya Mitsubishi dia mengambil usaha lah untuk menjadikan kabin tu nampak cantik. Jadi kat atas ni kita nampak macam berlapis kan, macam ada dia layer. Macam ada trim jahitan ni ada layer, kemudian dia buat macam simulated stitching. Kat bawah ni pun ada lagi macam layer, dia buat simulated stitching juga, dan ada kemasan berwarna logam dekat sini. Dan bila tengok kat bahagian pintu pun sama lagi, dan kita nampak ada macam berombak-rombak kat sini macam cushion Walaupun dia plastik keras tapi dia membuat usaha lah untuk membuat kereta ni nampak lebih lembut dan lebih mewah. Yang ketiganya, saya suka apa? Apa yang abang suka bang? Saya ada ramai anak. Jadi bila ada ramai anak ni, semua ada peranti, mudah alih dan asyik berebut charger. Kat rumah pun berebut charger, kalau masuk dalam kereta pun berebut charger. Betul lah tu. Jadi kereta ni dia ada charger untuk 3 barisan. Jadi untuk barisan depan ada 2 USB outlet dan 1 12 volt punya outlet. Untuk orang barisan kedua, dekat dalam center armrest ni, which by the way is a very nice design. Untuk MPV mampu milik, jarang lah kita dapat sesuatu yang cantik macam ni lah untuk center console.
Dan ada juga ada ruang kotak simpan barang besar di sini. Dan dalam ruang kotak ni ada satu lagi 12 volt punya outlet. Oh, ada satu lagi. Ada satu lagi 12 volt outlet. So bila kita bawa adapter, orang belakang barisan kedua pun boleh charge dia punya peranti. Dan of course, kalau tengok kat belakang seat ni, dia ada letak macam pouch. Berbeza-beza saiz untuk sorokkan kita punya peranti lah, letak kat itu sementara charging. Dan barisan ketiga pun ada 12 volt punya power outlet. Dan perkara keempat yang saya suka, sorry lah, saya punya benda-benda yang saya suka ni benda-benda praktikal lah untuk family. Mungkin pasal faktor umur saya, jadi saya suka benda-benda yang contohnya roof lining ni. Jadi roof lining ni selalunya kita dapat sama ada warna kelabu ataupun warna hitam. Yang kelabu tu yang biasa, yang hitam tu kena version sporty lah. Saya tak berkenan warna hitam pasal kabin nampak sempit. Tapi kalau yang kelabu pun nampak terlalu biasa. Betul. Semua kereta warna kelabu. Jadi dia bagi cabin trim roof lining dia warna beige ataupun warna beige lah. Dan ini nampak kereta tu berasa lebih mewah daripada nampak kelabu dengan grey kan. So nampak lebih mewah. Dia nampak rasa lagi lebih selesa dan luas. Kita nak gerak pun rasa semangat lah. Ini Ada lah bernafas. Saya rasa ada tema ada di sini tau. Ya. Tema ni bila kita tengok kerusi ni pun nampak mewah. Dashboard nampak mewah. Bumbung nampak mewah. Dan yang terakhir sekali, Ya, betul. benda yang kelima yang saya suka, Apa tu? dia ada blower belakang. Blower ni semua kereta pun ada blower. Okey. Tapi detail kat blower tu, kat belakang selalu kereta guna slider kan, betul. switch untuk aircon speed, dia pakai rotary dial. Rotary dial. Jadi nampak mewah sikit, nampak mahal sikit. Jadi kita duduk dalam kabin pun rasa shock lah. You pula apa yang you suka? Saya, salah satu benda yang saya minat lah sebagai seorang pemandu yang berhemah lah kononnya kan. Ini dia, 4-way telescopic steering ni. Kelebihan dia, bukan saja dia boleh turun naik atas bawah. Mana dia? Oh, sini, sorry. Dia boleh turun atas bawah, malah dia boleh ke depan, ke belakang. So siapa yang ada kes perut macam saya ni, memang sangat-sangat sesuai. Ini adalah function yang paling sempoi sekali, paling selesa untuk dibawa kereta. Okey, yang keduanya yang saya minat bang, media player dia. Okey. 9 inci media player. Touchscreen, cuba hidupkan. Touchscreen. Betul, touchscreen ni. Dia friendly user kepada dua jenis peranti, iaitu Apple iOS dan juga Google Android. Dia ada Apple CarPlay dan juga Android Auto. Ada dua-dua. So Android Auto ni kita selalunya tak perasan tau macam mana kegunaan Android Auto ni kan. Android Auto ni benda yang terbaru jugalah, boleh dijumpai dekat Malaysia. Dia pakai handphone cocok dengan USB, so apa benda data ke, dari segi navigation maps ke, semuanya datang daripada handphone kita dan dimirrorkan ke media player ini. Yang ketiganya, ini dia compartment yang abang tunjuk tadi ni. Dalam ni saya rasa botol 350 ml 6 botol boleh masuk bang. Ya ke? Over lah kau. Iya. Tak percaya, kita ambil botol sekarang, kita masukkan. Berapa banyak? Kita kira sama-sama. Kita kira satu-satu. Tak. Okeylah, 6. Percaya. Okay. Itu yang ketiga kan. Yang keempatnya, armrest belakang. Tengok ni boleh duduk macam Oh, macam bos. Bos, kita nak pergi mana ni? Centuk pintu tengok. Boleh. Selesa. Yang keselesaan ni masuklah yang kelima. Orang macam saya, 5 kaki 9 inci, duduk belakang, selesa bang. Saya tak tolak orang depan. Maksudnya ruang dia sangat-sangatlah luas. Dan kepada siapa yang ada anak kecil itu kan, kalau dia nak main kat belakang ni pun dah cukup selesa lah. Mainan kita. Mana tahu kalau buat ni tiba-tiba nak melompat ke, bahaya kan. So, adik-adik jangan bermain dalam kereta, duduk diam-diam. Siap kau main dalam kereta. Nasib baik tu bukan bapak aku. Cantik tak buntut dia? Aku dah penat lah cerita dengan korang ni. Aku nak duduk lah pula. Okey. So ni belanjaan belakang dia. Nampak boleh adjust sikit seat. Tegak ke, nak sandar ke. Bila tegak ni banyak sikit lah barang boleh bawa. Bawah ni adalah tempat simpan barang sikit. Kalau nak letak. Tapi ni tempat dia simpan dia punya. Abang mesti tak perasan kan? Dengan apa? Abang mesti tak perasan kan? Apa dia? Tempat kasut 1, 2, 3. Ada satu lagi sebenarnya tadi dekat bawah passenger seat depan. Tempat tray taruh kasut. Tempat taruh kasut tu? Letak benda lain? Boleh. Taruh benda lain pun boleh. Macam compartment tu kalau bulan puasa paling berguna tau. Biryani, karidal tengah hari boleh lepas. Mengajar. Macam mana signal. Lalu kedai je lah. Okey, so sebagai seorang ketua keluarga, saya tidak mencadangkan anda berbuat begitu. Tapi
jelas kereta ni mempunyai kemudahan-kemudahan untuk anda lakukan begitu. Betul. Jadi macam mana rasa kereta ni? Kesimpulannya, ini merupakan salah satu kereta yang dikategorikan dalam cross SUV yang saya berpuas hati lah tengok. Dari segi kelengkapan leather seat, ruang yang luas, teknologi up to date. Serba-serbi cukup lah bang. Apa pendapat abang? Saya rasa kita menunggu 2 tahun lah. Selama setempoh 2 tahun tu Mitsubishi dah cukup lama masa untuk dipikir macam mana nak menghasilkan sebuah produk yang mungkin lain daripada yang ada dalam pasaran lah. Dan nampaknya mereka telah memilih untuk menghasilkan ataupun menawarkan satu produk yang mewah. Betul. So hanya ada kereta satu variant saja, kereta high spec. Tak ada low spec, basic car tak ada. Ada high spec dan kita tengok dalam kabin dia pun memang high spec. Satu langkah yang berani lah daripada Mitsubishi kerana tak ada variant lain, hanya ada satu variant saja. Dan saya agak terkilan satu benda lah. Mana Expander Cross ni? Takkan tak keluar kot. Tunjuk kereta je. Kat Indo dah ada Expander Cross punya kit lawa bang. Mungkin lepas ni lah masa midlife facelift kot dia bawa. Mungkin. Sampai situ saja kita punya video kali ni. Sila undi saya untuk episod yang seterusnya. Dah tekan subscribe belum? Kalau belum, tolong tekan subscribe. Kalau berkenan tu, kongsilah dengan member kan. Ramai orang tengok Expander ni. Loceng apa dia bang? Hit notification button Yes, the bell button. Tekan bell butang button. loceng. Tolong tekan Okay. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye.